Assalamualaikum. Okay, hari ni Kak Yang nak cerita lagi kisah seram Kak Yang, pengalaman Kak Yang sendiri. Okay, masa ni Kak Yang tinggal dekat Bukit Tambun, dekat seberang Perai lah, Bukit Tambun. Kisah dia macam ni. Malam tu Kak Yang tak tidur lagi, awal tu tak tidur lagi. Kak Yang duk baca novel. Masa tu memang tengah duk gila baca novel lah. Kak Yang baca novel dah lebih kurang sampai pukul 1:30 pagi macam tu. Lepas tu tiba-tiba Kak Yang dah rasa mengantuk. Kak Yang dah tutup novel, simpan apa semua dah. Lepas tu Kak Yang bangun, tutup lampu. Lepas tu Kak Yang nak tidur, tengah baring nak tidur tu, sebelum nak terlelap mata tu tak apalah, Kak Yang tak baca doa malam tu. Kak Yang lupa baca doa tidur. Lepas tu gaya nak terlelap je mata tu, tiba-tiba dengar ada orang ketuk tingkap. Tingkap tu betul-betul tepi kepala Kak Yang tu. Orang duk ketuk tingkap. Ada kot 2 kali. Lepas tu dia panggil nama Kak Yang. Dia panggil macam bisik, dia panggil. Ya. Ya. Dia panggil macam tu. Lepas tu dia ketuk lagi. Dia ketuk. Lepas tu dia panggil lagi nama Kak Yang. Ya. Ya. Lepas tu Kak Yang tak menyuk lah. Dah pukul 1:30 pagi kan, siapa yang nak panggil lagi Kak Yang kat situ. Tu tak apalah, Kak Yang pun buat tak tahu. Lepas tu mungkin Kak Yang tak bagi respon kot, mungkin dia marah kot kan. Tepi dinding bilik Kak Yang tu, tepi tempat Kak Yang tidur, tepi katil tu, dia cermin tau. Dia cermin daripada hujung kepala Kak Yang tu sampai hujung kaki. Sepanjang dinding tu dia ada tingkap rumah dulu-dulu kan, tingkap naku tu. Okay, tingkap naku. Lepas tu dekat betul-betul kepala Kak Yang, betul tepi bantai Kak Yang tidur tu. Okay, tingkap tu dia loose tau. Kalau walaupun orang ketuk sikit tingkap tu dia akan terbuka sendiri dalam 2 keping tingkap tu lah. Dia loose. Kalau orang tolak sikit pun dia dah boleh terbuka dah untuk 2 keping tingkap tu. Tapi yang Kak Yang pelik, dia ketuk tingkap tu dia tak terbuka sendiri tau. Lepas tu Kak Yang pun tak apalah. Sekali Kak Yang dengar dia cakap cermin tingkap tu, dia cakap daripada hujung kepala Kak Yang ni sampai ke hujung dinding sana tu, yang dekat dengan almari Kak Yang tu. Dia cakap. Lepas tu Kak Yang pun duduk sengak. Dah takut kan. Lepas tu duduk set dalam 1 minit 2 minit macam tu, dia cakap lagi, dia patah balik sampai kat hujung kepala Kak Yang tu. Kak Yang pun takut lah kan, takut sekejap lagi apa orang kata tingkap tu loose, nampaklah benda apa yang kacau Kak Yang kat luar tu. Lepas tu yang tingkap atas tu pecah, ada tingkap pecah, petang tu tingkap pecah, adalah kaca-kaca kat bawah tu. Kak Yang tak kutip lagi kaca-kaca tu, dekat luar bilik. Lepas tu Kak Yang pelik, kalau orang yang jalan dia mesti pijak kaca tu, tapi ni tak. Kak Yang nampak lah kelibat tangan dia tu. Malam kan, nampak gelap lah, nampak hitam lah tangan tu. Lepas tu yang Kak Yang pelik, tak dengar bunyi kaca yang dekat tepi-tepi tu ada kaca, tak dengar bunyi orang pijak kaca tu pun. Lepas tu duduk set, dia ketuk tingkap yang sebelah lagi tu, yang dekat dengan meja tulis Kak Yang kan. Dia ketuk kat situ pula. Lepas tu Kak Yang pun buat tak bagi respon lah. Kak Yang takut lah sebenarnya. Duduk set tu dengar bunyi anjing menyalak. Lepas tu tak apalah, Kak Yang kata dia nak kacau kot, tapi dah takut jugalah. Kak Yang duduk tekad lah hati nak bangun, nak pergi ketuk bilik abah Kak Yang tu. Kak Yang pun dah bangun duduk dah, nak suar kaki kat bawah katil tu, macam takut lah lagi aku ni suar kaki kat bawah katil tu, lagi mana tahu dia ada bawah katil ke, dia tarik kaki ke. Lepas tu sat lagi kalau aku bangun buka pintu, mana tahu buka pintu saja terus Kak Yang ternampak dia ke. Kak Yang terfikir macam tu lah. Okay, tak apalah dah. Lepas tu Kak Yang dengar lagi, dia duduk cakap tingkap yang lagi satu tu. Okay, tingkap yang sebelah lagi satu dekat meja tulis tu tak ada tingkap yang loose lah, semua okey lah kat situ. Lepas tu Kak Yang duduk fikir, pelan mengarut dah dia ni, duduk kacau. Tak apa, Kak Yang nekat Kak Yang nak bangun juga pergi bilik abah Kak Yang. Lepas tu dalam hati ni doa sampai kira 1, 2, 3 ni. Okey, kira 1, 2, 3 terus Kak Yang bangun, buka pintu, buka terus pintu ni. Tiba-tiba
dekat luar tu gelap. Selalunya kalau nak tidur malam, abah Kak Yang dia akan buka lampu dapur. Ni dia tak buka, gelap semua bilik ni. Tak apalah, dah buka pintu tu dah tak ada apa kan. So tak ada lah takut sangat. Bilik abah Kak Yang tu sebelah je dengan bilik Kak Yang. Tak apalah, Kak Yang ketuk pintu, ketuk. Betul abah buka pintu, dia tanya, awak pasal apa? Betul Kak Yang kata ada orang kacau. Ada orang kacau Kak Yang. Betul. Dia kata lah ni macam ni lah. Dia nak keluar tengok. Lepas tu Kak Yang kata nak keluar buat apa? Takut. Lepas tu dengan bunyi-bunyi anjing pun semua. Lepas tu dia kata lah ni Kak Yang duduk dalam rumah. Duduk dengan, masa tu ada mak tiri Kak Yang lah. Yang duduk dengan mak tiri Kak Yang dalam tu. Tu tak apalah. Abah ni dia keluar pi tengoklah suluh-suluh dekat depan rumah Kak Yang tu ada macam kilang minyak lah, macam minyak petrol ke minyak apa tak Kak Yang tak pastilah minyak tu. Takutlah orang mai curi minyak tu ke apa kan. Lepas tu abah Kak Yang cek semua dah tak ada apa. Lepas tu duduk, abah Kak Yang tak masuk dalam rumah lagi. Kak Yang duduk dalam bilik abah Kak Yang tu dengan mak tiri Kak Yang. Lepas tu duduk Kak Yang dengar macam abah Kak Yang baru masuk, baru tutup pintu sliding door ruang tamu tu. Dengar lah bunyi grill apa semua kan. Tiba-tiba Kak Yang dengar bunyi orang baling pasiak atau bumbung. Dalam dia bunyi pasiak tu macam mana abang kerak dia bunyi macam tu, serak macam tu. Lepas tu tak apalah, Kak Yang pun takut. Lepas tu mak tiri Kak Yang kata tak apalah, malam ni tidur dengan dia lah. So abah tidur dalam bilik Kak Yang. Mana tahu saat lagi kalau kawan tu ketuk lagi tingkap tu, abah Kak Yang boleh buka tingkap tu terus lah tengok siapa yang kacau Kak Yang tu kan. Lepas tu tak apalah, Kak Yang tidur bilik tengah, tidur dengan mak tiri Kak Yang lah. Abah Kak Yang pun tidur dalam bilik Kak Yang malam tu. Tu tak apalah, tengah-tengah dah nak lelap, sama-sama Kak Yang duduk sembang-sembang dengan mak tiri Kak Yang tu. Sembang-sembang tiba-tiba terdengar bunyi lagi. Tapi kali ni dia bunyi dia lain macam lah. Dia bunyi macam atas bumbung tu bunyi macam bergolek. Dia bunyi bergolek. Tapi tak dengar lah benda jatuh ke apa ke tak. Mula dia bunyi macam orang baling pasiak. Lepas tu terus dia bergolek. Terus ngak. Lepas tu mak tiri Kak Yang kata tak apalah, kita buat tak tahu lah, dia kat luar, jangan sampai dia masuk dalam rumah kita, sudah lah kan. Janji dia tak kacau kita dalam rumah. Malam tu pun kami tidur, buka lah lampu, tak berani tutup. Walaupun ada 2 orang dalam bilik tu, tetap buka lampu, takut. Lepas tu pagi esok tu dah bangun, Kak Yang tanyalah kat abah Kak Yang ada bunyi-bunyi lagi ke, ketuk tingkap ke apa ke. Lepas tu abah Kak Yang kata tak ada. Lepas tu mak tiri Kak Yang ceritalah kat abah, kata semalam dengar lah orang baling pasiak tu. Dalam papa orang baling pasiak tu dengar macam ada benda apa bergolek. Tapi abang Kak Yang kata dia tak dengar bunyi macam tu pun. Bunyi benda bergolek ke, bunyi pasiak ke apa ke, tak ada lah. Dia kata dia tak dengar apa. Tu tak apalah kata. Cerita tu pun habis dekat situ. Okey. Ni cerita yang kedua lah. Cerita kedua Kak Yang ni pun dekat situ juga, dekat rumah tu juga. Lepas tu tengah hari, time ni dah tengah hari dah lah. Kak Yang tengah masak. Kak Yang tengah masak masa tu apa adik Kak Yang kecil sekali tu nak balik sekolah. Tak apalah, Kak Yang masak dulu lah. Sekali lagi dia habis masak, sekali dia balik sekolah boleh terus makan lah kan. Masa tu dia sekolah rendah. Tu tak apalah, Kak Yang pun masak. Kak Yang potong sayur apa semua, dah masak nasi, dah masak apa semua. Lepas tu Kak Yang nak basuh-basuh periuk. Tengah-tengah duk basuh periuk tu, tiba-tiba Kak Yang rasa macam belakang Kak Yang ni macam berangin tu berasa kuat lah. Padahal masa tu Kak Yang tak buka kipas dapur pun. Kak Yang cuma buka tingkap. Tak apalah, Kak Yang pun orang kata apa, tak adalah fikir benda pelik-pelik kan. Tapi sebenarnya dalam hati pun takut dah tu. Tak ada fikir pelik-pelik. Lepas tu Kak Yang mungkin fikir angin kuat, angin masuk kat tingkap. Lepas tu dia berasa lah angin tu kan. Tapi Kak Yang rasa macam pelik. Depan Kak Yang tingkap bukan belakang kan. Kak Yang berdepan dengan tingkap, tapi muka Kak Yang tak kena angin. Belakang Kak Yang ni yang kena angin. Tak apalah, Kak Yang pun buat tak tahu lah, dah tengah duduk sentai kuali tu, tiba-tiba belakang Kak Yang ni
dekat kepala Kak Yan ni rasa macam kena penampak. Tahu kena penampak macam mana? Kuat lah kan. Sampai getah ikat rambut Kak Yan ni. Kak Yan ikat rambut kejap lah. Getah ikat rambut Kak Yan ni boleh terjatuh. Boleh terjatuh terus getah ikat rambut tu. Lepas tu Kak Yan pun kalut-kalut basuh-basuh cepat. Basuh pinggan pun semua kuali semua cepat-cepat. Lepas tu Kak Yan ambil getah tu terus Kak Yan pergi tunggu di luar. Lepas tu Kak Yan seorang-seorang je kat rumah. Abah Kak Yan duduk kat balai lagi lah. Lepas tu saya kalau adik balik sekolah, dia pergi ambil adik pun dia hantar balik kan. Kak Yan tunggu dekat luar tu sampai abah Kak Yan balik. Abah Kak Yan balik ambil adik balik sekolah kan. Baru Kak Yan masuk. Kak Yan cerita-cerita kat dia, dia diam je. Dia tak cakap apa pun. Lepas tu benda tu sudah sampai dekat situ lah. Kak Yan sampailah Kak Yan duk terfikir, benda apa yang tampak kepala Kak Yan dekat belakang tu. Padahal dalam rumah tu Kak Yan seorang-seorang je. Tak ada siapa pun kat situ. Lagi satu nak bagi tahu lah, lokasi rumah abah Kak Yan tu kat Bukit Tambun tu, rumah kami kat dalam tau. Dia hutan, keliling ni hutan. Dia hutan pokok nyok. Orang utara kata pokok nyok, pokok kelapa lah kan. Dia cuma dalam tak mini kecil je nak masuk. Sebelum nak jumpa rumah Kak Yan tu, dia akan jumpa kilang fucuk. Dia masuk, dia akan jumpa kilang fucuk dulu. Lepas tu dalam lagi dia akan jumpa apa orang panggil, kilang minyak tu lah, yang abah Kak Yan tolong jaga. Kalau macam tengah-tengah malam abah Kak Yan dekat rumah, dia tolong jaga lah minyak tu. Lepas tu depan tu sikit kilang sabun, belakang rumah Kak Yan kilang perabot. Kiranya rumah Kak Yan ni dikelilingi kilang-kilang lah, tapi jarak tu jauh-jauh lah. Macam tu, dia dalam hutan. Lepas tu Kak Yan pun dah tak tahu nak agak benda tu apa kan. Dah lama-lama Kak Yan lupa benda tu, lupa macam tu lah. Kisah dia habis dekat situ. Okey, ni kisah yang ketiga. Kisah ni berlaku dekat Langkawi ni juga. Dekat Langkawi. Masa ni Kak Yan umur dalam tingkatan 5 macam tu lah. Tapi ni bukan kisah Kak Yan lah. Kisah arwah ayah Kak Yan. Okey, kat sini Kak Yan ada apa? Kak Yan ada ayah. Okey, jangan confuse tau. Okey, kalau ayah tu yang dekat Langkawi lah. Kalau abah atau abah tu yang dekat Penang. Okey, ni kisah arwah ayah Kak Yan lah. Dia bawa teksi. Dia pesara tentera. Bila dia dah pencen tu, dia bawa teksi. Lepas tu satu hari tu tengah malam dia ambil, tak tengah malam sangat lah, dalam pukul 9, 10 macam tu lah. Lepas tu abah Kak Yan ni dia tunggu gas dia dekat airport lah. Lepas tu bila dia dapat gas, Mak Saleh dia kena hantar Mak Saleh tu pergi dekat hotel Datai. Okey, siapa yang duduk dekat Langkawi ni dia tahulah hotel Datai tu macam mana keadaan nak sampai ke hotel tu. Memang jauh sangatlah nak sampai dekat hotel tu. Dia akan jumpa hutan, dia akan jumpa laut. Tapi hotel tu memang cantik lah. Okey, Kak Yan bukan nak cerita pasal hotel tu. Kak Yan nak cerita kisah abah Kak Yan, arwah ayah Kak Yan ni. Okey, dia dah bawa Mak Saleh tu, dia dah hantar dekat hotel Datai tu. Okey, dia nak balik. Okey, tak apa. Dia pun dalam kalau nak sampai, nak patah balik pun dah dalam pukul 12 macam tu lah. Sebab perjalanan masa nak ke hotel tu pun, daripada Jalan Besar nak ke hotel tu ambil masa dalam 20 ke 30 minit jugalah nak sampai hotel tu. Lepas tu dia nak patah balik dah dalam pukul 12 lebih. Arwah ayah ni dia seorang-seorang. Tak apalah dia bawa seorang-seorang, dia bawa kereta pun tak ada lah laju sangat sebab malam kan, dengan penglihatan mata orang yang dah agak tua ni tu, dia pun hati-hati lah nak bawa. Kena pula jalan tu tempat yang gelap kan. Lepas tu elok dah sampai dekat satu selekoh ni, dia ada macam pintu gua tau. Dia pun buat macam gua buatan tu. Kita akan lalu bawah pintu, dalam pintu tu. Lepas tu sebelum nak sampai dekat situ, arwah ayah Kak Yan ni dia dah nampak dah ada satu benda putih tengah berdiri tegak dekat situ. Dia tengah berdiri tegak dekat situ. Lepas tu
arwah ni pun dia buat tak tahulah. Dia naik, dia, mau tak mau dia kena lalu jugalah dekat depan benda tu kan. Sebab dia nak balik. Lepas tu dia lalu kat depan benda tu, dia nampak lah benda tu apa. Dia tahu lah benda tu apa, kecil benda-benda tu kan. Lepas tak apa, dia buat tak tahu. Lepas tu dia dah melepasi benda tu. Selepas dia dah melepasi benda tu, dia tengok dekat cermin pandang belakang tu, dia tengok dah tak ada. Benda tu dah tak ada. Okey, lega lah kan. Dia tengok dekat side mirror pun benda dia tengok, dia tak apa nampak lagi. Lepas tu dia duduk cari, dia takut jugalah kan, kuduk lah kereta ke sat lagi kan, kuduk dia tumpang lah kereta ke pula kan. Tu tengok lagi tak ada. Tiba-tiba dia tengok dekat side mirror tu, dia nampak benda tu tengah bergolek laju. Macam mana laju kereta tu, macam tu lah dia bergolek laju. Dia ikut apa kereta, apa teksi arwah ayah tu. Lepas tu arwah ayah pun baca doa, terus balik rumah pun dia tak masuk dalam rumah dululah. Dia duduk tunggu dulu kat luar sampai arwah mak pun keluar, tanya dia apa semua. Lepas tu duduk sat dia masuk mandi apa semua, baru dia nak tidur. Lepas tu dia kata lepas ni kalau dia kena hantar gas dekat hotel Datai tu, walaupun tengah malam, walaupun awal lagi macam dalam pukul 8 ke apa ke, dia takkan dah pergi sorang-sorang. Dia tak akan pergi sorang-sorang. Lepas tu bila ada gas nak keluar daripada Datai, dia nak kena pergi ambil, dia akan ajak lah sama ada Kak Yang ke, arwah mak ke, kami ni akan ikut lah. Tapi tak apa, gas pun faham keadaan tu, dia pun tahu jalan tu nak ke situ tu macam mana kan, dia pun faham. So kalau arwah ayah ni bawa kami ni teman dia, salah seorang daripada kami ni teman dia, gas pun tak cakap apa lah. Okey, cerita pun habis dekat situ. Tapi dekat Jalan Datai ni Kak Yang ada banyak lagi tau cerita kat Jalan Datai ni. Ada pengalaman abang Kak Yang kat situ, kisah ada apa, Cik Ponti ikut dia balik naik motor. Cik Ponti macam-macam lah kisah dekat situ. Kak Yang ada banyak kisah. Okey, nanti kisah-kisah Kak Yang akan cerita dekat episod yang lain lah. Okey, kali ni Kak Yang ada buat giveaway untuk 50 subscribe, untuk 50 subscriber ni kan. Okey, Kak Yang ada buat giveaway. Siapa yang nak join giveaway tu, hadiah giveaway tu rahsia lah. Okay, siapa yang nak join, dia wajib subscribe Kak Yang punya channel. So dia kena on butang notification tu. Okay, dia kena follow IG Kak Yang. Okay, lagi detail Kak Yang ada tulis kat detail untuk join apa giveaway tu, Kak Yang letak dekat description box. Nanti boleh baca dekat situ semua. Okay, bye.